Hai, Assalamualaikum. So, untuk video kali ni, kita nak tengok kepada teknik mudah macam mana cara untuk ingat struktur jantung dan juga macam mana darah mengalir dalam jantung hanya dengan menggunakan tapak tangan. Dalam video ni, saya akan menggunakan warna merah untuk mewakili darah yang beroksigen dan juga warna biru untuk mewakili darah yang terdedah oksigen. Kita ingat balik, kita recall darah beroksigen hanya diangkut dalam semua arteri kecuali arteri pulmonari, tidak mempunyai injap. Semua darah terdedah oksigen akan diangkut dalam vena kecuali vena pulmonari, yang mana vena ni mesti ada injap. Dalam jantung kita ada 4 ruang yang berbeza, yang mana dia diwakili oleh 2 komponen yang kita panggil sebagai atrium dengan ventricle. So, apa cara nak membezakan dan faham apa dia atrium dengan ventricle? Kita ingat, bila kata atrium, dia diwakili oleh huruf A untuk bahagian atas, ventricle diwakili oleh huruf V untuk bahagian bawah. So, dalam jantung kita ada atrium dekat atas dan kita ada ventricle dekat bawah. 2 atrium, 2 ventricle membentuk 4 ruang jantung. Okey, gambar yang kedua, kat sini saya akan terangkan macam mana nak mudah ingat jantung dan juga macam mana darah mengalir dalam jantung. So, kita kena menggunakan tangan kiri kita, tapak tangan kiri, yang mana kita ada 5 jari. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, jari manis dengan jari kelingking. So, kita akan pecahkan dia dulu kepada 2 bahagian, belah kanan dan belah kiri. So, kat sini kita akan nampak 3 ni adalah mewakili belah kanan, iaitu untuk darah yang terdedah oksigen, dan 2 ni adalah untuk belah kiri mewakili darah yang beroksigen. Step yang kedua, kita kena pecahkan dia menjadi 4 bahagian pula. Sini ada 2, belah kanan kita akan pecahkan lagi. Dan belah kiri pun kita akan pecahkan. So, kita akan ada 4 bahagian. 1, 2, 3, 4. Okay, so kita akan tengok dulu kepada belah kanan. Belah kanan ni mewakili darah yang terdedah oksigen. Yang mana darah terdedah oksigen puncanya daripada mana? Daripada badan. So, macam kita tahu, badan kita akan menjalankan aktiviti sel dan akan menghasilkan gas karbon dioksida. So, gas karbon dioksida yang banyak dalam darah membentuk darah yang terdedah oksigen. So, darah terdedah oksigen daripada seluruh badan akan masuk ke dalam jantung ikut salur darah yang kita panggil sebagai vena cava. Kita belajar dalam buku, vena cava ni dia ada 2. Satu, kita ada vena cava superior dan juga vena cava inferior. Vena cava yang besar dan vena cava yang kecil. Vena cava merujuk kepada salur darah daripada badan masuk ke dalam jantung. So, darah yang masuk ke dalam vena cava, dia akan bertemu kepada ruang jantung yang pertama, iaitu atrium. So, atrium ni adalah atrium kanan sebab dia adalah warna biru. So, darah daripada atrium kanan, dia akan bergerak pula pergi kepada ruang yang seterusnya, iaitu ventricle kanan. So, antara ruang atrium kanan dengan ventricle kanan, tengah-tengah ni ada pintu ataupun yang kita panggil sebagai injap. Bila kata pintu, boleh terbuka, boleh tertutup. Kenapa perlu terbuka dan tertutup? Nak elakkan daripada darah tu berpatah balik semula. So, nama injap yang berada dekat belah kanan ni ialah injap tricuspid. Okay. Darah daripada ventricle, dia akan pergi ke mana? Dia akan pergi ke peparu. Kenapa nak pergi ke peparu? Sebab dia nak tukarkan darah tersebut. So, darah yang menghubungkan antara ventricle kanan dengan peparu, kita panggil dia sebagai arteri pulmonari. So, ni turutan belah kanan. Darah terdedah oksigen masuk vena cava, pergi atrium kanan, pergi ventricle kanan mengikut injap tricuspid, pergi kepada arteri pulmonari dan juga pergi kepada peparu. Dalam peparu, proses apa yang berlaku? Kita kena ingat bab sebelum ni. Akan ada proses respirasi yang mana menukarkan darah terdedah oksigen yang banyak karbon dioksida
kepada darah yang ada banyak oksigen, iaitu darah yang beroksigen. So, darah beroksigen daripada peparu akan masuk semula ke dalam jantung. Mengikut apa? Mengikut jari kelengking ni. Jari kelengking ni merujuk kepada salur darah yang kita panggil sebagai vena pulmonari. So, darah daripada vena pulmonari, dia akan pergi kepada ruangan yang ketiga, iaitu atrium kiri. So, darah daripada atrium kiri, dia akan pergi pula kepada ruang yang keempat, iaitu ventricle kiri. Antara atrium kiri dengan ventricle kiri, ada juga injap. Cuma nama saja yang berbeza, kita panggil dia sebagai injap bikuspid. Tadi trikuspid, yang ini ialah injap bikuspid. Darah daripada ventricle kiri akan dipam pergi ke seluruh badan mengikut salur darah yang kita panggil sebagai aorta. So, antara ventricle kanan dan ventricle kiri nak pergi ke aorta dan juga arteri pulmonari, dekat sini juga ada injap sebenarnya. Yang mana injap tu kita panggil sebagai injap sabit. So, selesai. Senang kan cara nak ingat? So, kena ingat balik mengikut tapak tangan. 3 ni ialah belah kanan mewakili darah terdedah oksigen. 2 ni ialah belah kiri mewakili darah yang beroksigen. So, darah terdedah oksigen akan masuk ikut vena cava, inferior dan superior, pergi ke atrium, pergi ke ventricle ikut injap trikuspid dan pergi kepada arteri pulmonari. Pergi pada arteri pulmonari untuk dihantar ke peparu. Sampai ke peparu, tukar gas. So, darah yang beroksigen akan pergi kepada vena pulmonari, masuk atrium kiri, masuk ventricle kiri dan pergi kepada aorta untuk dipam ke seluruh badan. Okey, apa cara pula untuk membezakan injap bikuspid dengan trikuspid? So, kena ingat saja belah kanan kita ada injap trikuspid. Awak ingat dia sebagai kait. Cava, vena cava, belah kanan injap trikuspid. Kalau belah kiri awak ingat biki. Biki, bikuspid untuk belah kiri. Okey, so itu sahaja untuk video kali ini. Kita jumpa lagi untuk video akan datang.